Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program iaitu pengajian serambi ilmu online dengan kajian tasawuf dengan kitab Siyarus Salikin, yang mana alhamdulillah kita berada pada juz 1 muka surat 22 bagi cetakan tahqiq Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, di muka surat 22 ini insya-Allah kita akan meneruskan perbahasan tentang tasawuf dan akidah dan syariah tidak boleh bercanggah. Jadi ada yang menuduh, Ustaz, tasawuf ni adalah ilmu yang sesat. Kenapa sesatnya? Sesatnya sebab dia tidak berlandaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata macam tu. Dia tak solat. Dia percaya bahawa Tuhan ni bersatu dengan makhluk dan lain-lain. Jadi perlu kita jelaskan. La. Hasya wa kalla. Jadi tidak benar. Tidak benar. Kerana apa? Di dalam ilmu tasawuf, bahawa tasawuf dan syariat tidak boleh berpisah. Seperti keterangan yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Iaitu tasawuf dan syariat tidak boleh berpisah. Kalau ada orang sufi, tasawuf yang justru mengatakan solat 5 waktu tak wajib, janganlah ikut. Bukan jadi jangan ikut. Dia itu sesatlah. Kerana apa? Kerana solat 5 waktu ini adalah yang fardu. Maksud saya solat yang fardu itulah. Solat fardu itu fardu sampailah hari kiamat. Sampailah kita meninggal dunia. Jadi bebanan hukum atau hukum taklifi tersebut tidak terangkat hanya kerana seorang itu sufi. Tidak. Jadi kalau ada orang sufi, mengaku sufi, kita panggil pendakwa sufi, tapi dia justru tidak melakukan ibadah misalnya, berarti dia melanggar hukum hakam Islam yang pasti, maka dalam hal ini ditolak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi of course perbahasan dia, benda yang khilaf tetap khilaf lah. Kena hormat khilaf. Benda yang ijma' lah. Ini kita kena faham. Kalau perkara tu perkara khilaf, kita tak bolehlah nak menuduh sesat. Contoh dia, beberapa perkara di dalam ilmu tasawuf ataupun di dalam fiqh Islam itu sendiri ada perbahasan khilafiyah. Kita panggil perbahasan khilafiyah. Maka kita hanya merasa macam tak biasa, kita hukum benda tu sesat. Tak boleh lah. Kalau ada perbahasan ulama, ada istidlal ulama, ada ijtihad ulama, maka kita kena hormat khilafiyah. Kan dah jadi fatwa misalnya di negeri Selangor, negeri Sembilan, iaitu perbahasan khilafiyah. Salah satu dia adalah perbahasan tawasul dan istighosah, intercession. Dan ini terkenal bukan hanya di kalangan orang sufi, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah juga membahas tentangnya. Keharusan bertawasul dan istighosah. Ini memang ada sandaran dia, ada dalil dia, ada hukum hakam dia, semuanya lengkap. Maka perkara ini adalah perkara yang dibahas oleh ulama. Kalau ada yang berpendapat bahawa perkara itu mungkin tidak boleh atau tidak sesuai, dia kena hormatlah benda itu khilaf. Berarti kalau khilaf, jangan mudah untuk kita menyesatkan yang lain. Jangan mudah untuk kita keluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi ini adalah menghormati perkara khilaf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita meneruskan muka surat 22. Kenapa tasawuf dan syariat tidak boleh berpisah? Kata muallif iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, dan dari kerana inilah berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa.
Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan tiada ia mengetahui ilmu fiqh yang fardu ain itu, maka bahawasanya ia jadi zindik. Jadi dia menuntut ilmu tasawuf tapi dia tak tahu fiqh dalam erti fiqh yang fardu ain lah. Kalau lain lah kita nak bahas fiqh muamalat, perbahasan yang detail, yang mendalam. Ini hukum ni apa murabahah ke istisnaiyah ke bai'in. Itu tak perlu, itu bukan tak boleh, itu bukan bukan perbahasan. Jadi yang dimaksudkan ini adalah fiqh yang fardu ain. Maka ia menjadi zindik. Jadi zindik ni macam mana? Iaitu dia tu kononnya bertasawuf, membersihkan jiwa tapi tak solat. Tak erti hukum makam fiqh. Halal haram tak erti. Macam mana? Zindik. Zindik. Lalu dan barang siapa yang menuntut ilmu fiqh dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka bahawasanya ia menjadi fasik. Maksud dia apa? Dia ada belajar fiqh. Dia belajar mendalam hukum hakam, dia tahu. Tapi dia menolak ilmu tasawuf. Dia tak belajar dan dia tak nak ilmu tasawuf. Menganggap ilmu tasawuf ini kotak misalnya dia. Maka orang seperti ini adalah fasik. Kenapa fasik? Ibarat dia tahu hukum hakam tapi dia tolak inti utama pencucian jiwa. Kerana tasawuf itu adalah zubdah, intipati daripada syariat itu sendiri. Maksud dia apa? Kita tahu solat itu wajib. Maka kita belajar macam mana nak solat, hukum hakam solat, apa yang mensahkan solat, apa yang membatalkan solat, apa yang membuat solat itu tidak sah. Misalnya dia. Itu kita tahu. Okay. Lalu kita solat. Tapi hanya sekadar solat sah. Tidak tahu tujuan utama solat. Itu masih okey lagi lah. Lebih-lebih lagi dia faqih. Tapi dia cuba cari jalan supaya syariat itu dipermudah. Ini boleh jadi fasik. Cari helah untuk supaya dipermudah semuanya. Maksud mempermudah tu bukan mengambil rusah. Tapi cuba meremehkan dan mempermudahkan hukum hakam. Contohnya dia tahu muamalat seperti ini haram. Dia kona, biar jadi halal. Misalnya dia. Itu misalnya. Dia tahu perkara ini tak boleh dalam Islam. Dia kona. Macam mana supaya jadi halal. Misalnya dia. Itu tak boleh lah. Jadi maksud di sini adalah ilmu orang yang belajar fiqh, tidak bertasawuf, dia tidak ada rasa khauf kepada Allah SWT itu. Dia tidak. Jadi kita dalam ibadat ni, dalam Islam ni, untuk kita ada rasa, merasakan kewujudan Allah tu, bukan hanya sekadar kita patuh taat fardu ain tu, tapi kita merasa khauf, takut akan Allah SWT. Ini yang dimaksudkan dengan maqam ihsan. Iaitu ka'annaka tarah, iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu. Kalau kita tak nampak, Allah jelas nampak. Itu maqam khauf kita. Minimum kita gerak, kita tahu Allah SWT Maha melihat. Kita ni kita tahu Allah SWT Maha mengetahui dan lain-lain. Okey. Jap. Okay. Di sini disebut iaitu dan barang siapa menghimpunkan antara keduanya, maka bahawasanya jadilah ia ulama yang muhakkik, yang arif billahi ta'ala. Jadi orang yang gabung dua-dua. Hukum hakam dia tahu dan dia pun solat, dia berusaha untuk merasakan iaitu khauf, iaitu dengan cara mungkin menambah zikir, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain. Iaitulah yang bernama ulama ahli sufi yang menghimpunkan mereka itu antara syariat, tarikat dan hakikat. Jadi kalau dia mengumpulkan dua-dua ni, basically inilah yang dipanggil al-arif billah, iaitu ulama yang ada syariat, ada tariqah dan ada hakikat. Contoh ulama dulu yang seperti ini siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ini, Masya Allah. Jangan meremehkan dia. Secara ilmu fiqah dia, tabik spring. Ni memang hebat. Kitab fiqah dia dari paling kecil sampai paling besar.
Al-Basit tu satu depa tuan-tuan. Al-Wasit tu Tabayani tuan-tuan. Kitab fiqh ni. Hukum hakam, halal haram ni. Ni. So kitab dan lepas tu kecil lagi Khulasah, Al-Wajiz dan Khulasah. Itu. Itu Imam Ghazali kitab fiqh ni. Dan dia tak berhenti kitab fiqh sahaja. Dia ada usul fiqh. Macam mana metodologi nak keluarkan hukum hakam. Kita hari ni kadang belajar fiqh, usul fiqh kita tak reti. Kita kadang belajar belajar fiqh mendalam. Kita lah pada hari ini. Tapi hukum hakam usul fiqh, macam mana metodologi munculnya hukum pun kita tak tahu. Sehingga kita memberi pendapat pun salah kaprah kadang-kadang. Ini kita lah. So ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Imam Ghazali dia ada kitab usul fiqh. Dan usul fiqhnya menjadi rujukan ulama umat. Seperti kitab Al-Mustasfa oleh Imam Al-Ghazali 2 jilid. Kitab Mustasfa. Irwa'ul Ghalil dan lain-lain. Syifa'ul Ghalil. Syifa'ul Ghalil. Dan kitab-kitab lain. Itu Imam Ghazali. Tapi pada waktu yang sama, ilmu akidah dia pun hebat. Dia ada kitab Risalah Qudsiyah. Dia ada kitab Risalatul Aqaid. Ini adalah kitab-kitab dia yang ada di dalam mukadimah kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu dia karang kitab ilmu kalam khusus bernama dengan judul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Lalu dia ada kitab akidah khusus, bukan akidah. Kitab membahas tentang bahayanya pemikiran takfiri. Pemikiran mengkafirkan sesama ahli kiblat. Kitab nama dia Faisalut Tafriqah. Lalu dia ada membahaskan tentang tentang bagaimana bertaamul dengan sifat-sifat mutasyabihat dan juga orang awam berkaitan dengan ilmu kalam, namanya Iljamul Awam. Imam Ghazali tuan-tuan. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi saya baca kitab Imam Ghazali, dia menggabungkan semua. Dan tasawuf. Tak perlu sebutlah kalau tasawuf ni. Imam Ghazali ni ada kitab Ihya Ulumuddin, rujukan seluruh orang-orang tasawuf semuanya mesti merujuk kepada Ihya Ulumuddin. Dalamnya semua jenis ilmu ada dalam tu, terutama tasawuf. Munqidh minad dalal. Ayyuhal walad. Dan kitab-kitab lain. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan segala kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang tersebut itu, iaitu telah terhimpun di dalamnya itu ilmu usuluddin. Tu nampak tu. Iaitu ilmu i'tiqad dan ilmu fiqh, iaitu ilmu ibadat dan adat. Dan lagi di dalamnya itu ilmu tasawuf, iaitu dinamakan ilmu batin, dan sekalian itu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tariqah, seperti yang lagi akan datang insya-Allah taala bicara sekaliannya itu di dalam kitab ini. Jadi dia seperti itu. Jadi semuanya lengkap. Dan itulah yang dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dan dinamakan pula ilmu taqwa, iaitulah yang disuruh oleh Allah Ta'ala mengambil akan dia supaya jadi bekal di dalam akhirat dengan firman-Nya, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ini. Maksud dia apa? Dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat. Maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Akan takut akan Allah Ta'ala. Okey. Dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu, seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam firman Allah ini bermaksud hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala, iaitu daripada hamba-Nya yang ulama. Jadi kita nak apa? Kita nak apabila kita beramal ni bukan sekadar okey, syarat dah buat, rukun dah buat, ini dah buat, syarat dah sah, solat dah habis. Finish. Tak ada rasa qimah, tidak ada harga sama sekali, tidak. Kita nak bila kita beribadah tu kita menghayati. Rasa khauf tu ada tuan-tuan. Takut akan Allah tu ada. Dan ini tidak akan didapatkan melainkan di kalangan hamba-hambanya yang ulama. Dan murad dikhendaki dengan ulama pada ayat ini
dan lainnya daripada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, itu iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad dahulu. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad Ar-Randi dahulu. Jadi kan kita dah bahas, iaitu Syekh Ibn Abbad Ar-Randi, pengarang kitab Syarah Hikam. Okey, dan kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Husain bin Abdillah Bafadal rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Al-Miftahiyah wan Nafahat Ar-Ruhiyah dengan katanya. Apa kata dia? Syekh Bafadal. Bila kita kata Imam Bafadal ni, ini berarti rata-rata ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut. Jadi ulama-ulama Hadramaut ni memang banyak kita sebagai umat Islam di alam Melayu ini mengambil manfaat ilmu daripada mereka. Masya Allah. So, apa dia kata? Qad taqarrara madhhabus sufiyah al-yawma kat takriri sa'iril madhahibi wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bihi. Faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi qadara alaihi bil qira'ati ala masyayikhihi wa mutala'atil kutubil musannafah fihi ala atammi ma yakun. Qad taqarrara madhhabus sufiyah, artinya sesungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang empat itu, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustahil berdiri sendiri, dengan usulnya yakni ilmu usuluddin, dan furu'nya yakni ilmu fiqh, dan segala hukumnya yakni segala hukum haram dan halal, dan hukum batal dan sah dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang yang di dalamnya itu, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh, guru-guru ahli sufi, dan kuasa ia memutalaah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam ilmu tasawuf atas sempurna pengetahuannya. Kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Dan ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut ini, iaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Ini dia tuan-tuan. Jadi akhirnya menjadi seperti ilmu mustaqil. Walhal dia hakikatnya sebenarnya dia adalah gabungan semua jenis ilmu. Itu tasawuf. Gabungan semua ilmu. Sebab itu kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, jadi kita bukan hanya berbicara tapi kita betul-betul baca. Kitab Ihya Ulumuddin diawali dengan kitabul ilmi sebab kita membahas tentang ilmu. So kita kena tahu apa itu ilmu dan klasifikasi ilmu, dan kita kena tahu adab-adab ilmu dan kepentingannya ilmu. Semua dia bahas. Imam Ghazali bahas. Panjang. Terjemahan dia pun satu buku tebal. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabul ilmi itu tebal. Lepas tu, dia masuk pada perbahasan akidah. Kerana tanpa akidah yang benar, ibadah ni sia-sia. So Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama' basar ila akhirih. Lalu perbahasan tinggi sikit dalam akidah, risalah qudsiyah. Habis itu baru dia masuk kitab Asrar Taharah, kitab menerangkan rahsia-rahsia bersuci. Dalam Islam sangat mementingkan aspek suci, kebersihan. Suci itu bersih lah. Tapi bukan, kena faham terminologi Islam lah. Secara fiqh, suci kadang-kadang benda yang kotor tapi suci. Nampak kotor tapi suci. Berdebu contoh dia, tapi suci. Misalnya. Jadi intinya Islam menjaga kebersihan dan kesucian. Nak solat kena suci. Ada orang mungkin bersih, bau wangi, tapi dia belum mandi junub. Masih ada hadas besar. Berarti dia belum taharah, belum suci lah. Maksud dia belum suci dari segi dia masih memegang hadas. Memegang hadas. Itu misalnya. Ada orang mungkin badan dia berbau. Body odor. Tapi dia dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu misalnya.
So Islam mementingkan dua-dua. Mementingkan aspek nazafah, kebersihan, dan taharah, kesucian. Ini jadi dia ada fiqh dia, bukan pakai tak ada buat, tak ada hukum hakam, ada cara dia, cara wuduk, syarat wuduk, rahsia wuduk, kenapa kita menjaga wuduk. Ini kita kena sebut. Jadi dalam ulama sufi ni dia bukan dah tak bahas tu, bukan lagi dia tak nak pandang, bukan. Dia pandang. Tapi maksud saya dia itu sudah menjangkaui, maksud dia dah selesai dah. Bab fardu ain, syarat dan rukun tu dah selesai dah. Dia membahas rahsia-rahsianya. Walau bagaimanapun, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia tetap sebut secara basic, secara sedikit dan basic, syarat dan rukun. Puasa misalnya. Berwuduk misalnya. Apa yang rukun, apa yang syarat dan lain-lain. Dia sebut supaya kita tahu dan kita belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi lepas tu dia lebih sebut kenapa ada ulama bila dia terhadas sahaja, buang angin misalnya, dia terus wuduk lagi. Terus. Jadi ulama-ulama sufi dulu memang menjaga wuduk. Kita ni wuduk pun susah nak jaga. Ini kita kena pastikan, kita kena jaga. Okey. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan barang siapa yang tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka telah ada pada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Jadi masyghul, orang yang tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka telah ada pada mereka itu alamat orang yang kurang imannya, lagi kurang akalnya dan kurang agamanya. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Hussein bin Abdullah di dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka seyogianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat, bahawa menuntut ia akan ilmu tasawuf dan mengajarkan ia akan dia seperti orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu yang lainnya juga. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu, nescaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Manakala orang yang menuntut ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu, dan jika ia ulama yang besar-besar sekalipun. Jadi ini dia nak terangkan. Kenapa bila kita belajar tasawuf ni kita dapat semua ilmu? Sebab dalamnya ada usuluddin, dalamnya ada fiqh dia, dalamnya ada tasawuf. Tapi kalau orang baca kitab fiqh belum tentu dapat ilmu tasawuf. Ada orang belajar kitab ilmu kalam belum tentu mendapat ilmu tasawuf. Itu maksud Imam Syekh Abdul Samad Al-Albani. Cuba kalau dia baca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia dapat akidah dia dapat fiqh dia dapatlah tasawuf. Apakah ini berarti kita tak perlulah ustaz baca kitab Fathul Wahab yang tebal-tebal tu, kitab-kitab fiqh yang tebal-tebal tu. Kitab fiqh tebal-tebal. Fathul Bari, tak perlu ke ustaz? Taklah macam tu. Apabila ulama ingin mengkaji dan perkara tersebut tiada dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya dia terpaksalah membuka kitab-kitab yang tebal, Majmu' dan lain-lain, 23 jilid, 30 jilid, 40 jilid, berusaha buka mencari hukum hakam, mencari sandaran hukum, sumber hukum, mencari perbahasan macam mana kita nak selesaikan tasawur sebuah masalah. Tu kita terpaksa cari. So kenalah buka. Bukan tidak boleh buka, bukalah. Yang dia kata ini kepada orang lagi-lagi yang talibul ilmi, yang menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi orang yang dah tua-tua. Dah pencen-pencen. Takkanlah nak suruh dia buka Fathul Wahab. Dia buka tu baru mukadimah dah. Tak faham. Sebab mereka apabila sudah tua, waktu sudah tidak banyak. Yang lebih penting yang mereka harapkan adalah mengisi hari-hari mereka dengan beribadah. Tapi ibadah mereka tak boleh nak sah kalau tak tahu hukum hakam yang basic. Tapi tak naklah bahas sampai bahas yang tak perlu. Jadi dia perlu kepada apa? Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Dia cakap yang basic, syarat, rukun, tak. Lalu rahsia. Supaya apa? Bila dia tahu rahsia, dia tahu fadail, fadilah, tarhib wa tarhib itu menyebabkan dia semakin beramal. Dia dah tahu, kenapa saya kena jaga wuduk. Sebab inilah pergi wuduk. Pergi mana-mana, pergi wuduk. Itu. Wuduk dulu. Dan lepas tu, apabila kita berjalan tinggi, berjalan jauh, kita akan melihat banyak perkara yang mungkin kita tidak tahu. Maka ini perlu kepada ilmu untuk memahami
iaitu kehidupan ini, bagaimana kita mengharungi hidup ini apabila terkena musibah. Ini hikmah di sebaliknya atau apanya. Itu perlu untuk kita renungkan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut, dan dari kerana inilah berkata waliullah yang amat besar, Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dusuki rahimahullah ta'ala. Syekh Ibrahim Ad-Dusuki ini salah seorang ulama besar Mesir. Salah seorang ulama Mesir. Dia kata apa? Talabu syekhi fi tariqatin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama. Ni. Maksud dia apa, tuan-tuan? Menuntut ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf, itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak akan kemenangan di dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Jadi siapa pun orang itu, wajib atas dia untuk memiliki guru di dalam ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ni bukan ilmu yang boleh dipelajari tanpa guru. Jadi beli buku, manual, baca, kita anggap kita dah boleh belajar. Otodidak. Tak boleh. Sebab apa? Sekarang macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan sakit tangan atau sakit mata, sakit telinga, kena cari telinga, cari doktor ENT, ear, nose and throat. Contoh dia. Pergi sakit telinga, tak cari doktor. Macam mana? Boleh ke? Okey, buka buku, teks, medical. Okey, sakit macam ni macam mana? Boleh ke tuan-tuan buat macam tu? Mungkin boleh lah kalau cerdik-cerdik, rajin-rajin, buka-buka. Maybe lama nak dapat. Itu pun kalau dapat. Kalau tak dapat, tersalah kan? Salah bagi ubat, lagi teruk telinga. Kan? Sakit mata, pergi jumpa doktor mata. Sakit hidung, sakit tangan, pergi jumpa doktor ortopedik. Contoh dia. Jadi itu adalah lumrah. Seperti itu. Maka begitu juga orang yang sakit hati. Sakit hati ni bukan sakit hati iri hati tu, bukan. Maksud dia orang yang merasa hati dia tu masih banyak penyakit. Macam saya ni. Banyak lagi penyakit yang perlu dibersihkan. Maka kita tak bolehlah ambil kitab tasawuf, kita baca, kita amalkan terus direct. Susah, tuan-tuan. Lagi-lagi orang yang belum berpengalaman. Maka kita perlu kepada bimbingan seorang guru. Kita panggil seorang doktor hati. Doktor hati ini dipanggil dengan Syekh fit Tariqatin, iaitu seorang guru di dalam ilmu tariqah, ilmu tasawuf, yang mana dia ini memang sudah dilatih oleh guru yang datang sebelumnya. Bagaimana mengendali sweet and sour ataupun manis dan asinnya hidup ini. Garam dan gula hidup ini. Jadi dia memang kalau macam ni, wirid macam ni. Banyakkan wirid, banyak berzikir. Sebab apa? Bila orang berzikir ni, dia dah tak fikir dunia, dia fikir Allah SWT. Bila lekat dalam hati dia, kewujudan Allah tu lekat dalam hati, dia merasakan the existence of Allah SWT. Tiba-tiba penyakit hati duk kata, ini budak ni, ini masalah ni. Hati dia kata, tak baik sangka buruk, Syekh. Tak baik sangka buruk. Kenapa tak baik? Sebab Allah SWT dah larang kita sangka buruk, Syekh. Kan? Dia teringat, ya. Jangan ngata orang tak baik. Sangka baik dengan dia. Akhirnya dia pun daripada nak marah, jadi senyum. Dia susah. Hatta ustaz-ustaz pun tak dapat nak capai derajat tersebut. Susah. Ni disebut walau kana min akabiril ulama. Walaupun ia termasuk daripada ulama-ulama, sebesar-besar ulama sekalipun. Ada yang memang alim, fiqah dia lengkap, nausaraf dia lengkap, ilmu akidah dia lengkap, tapi dia tak ada tasawuf. Dia nak bersihkan, boleh ke dia dengan buka kitab tasawuf, baca dah selesai? Tak boleh. Dia perlu pada berguru, mengharungi, belajar kitab tasawuf sikit, mengamalkan sikit, berzikir sikit, hidup di bagaimana hidup bersama Syekh. Jadi rasa sebelum ni sombong, aku orang paling alim, profesor, full professor, emeritus ke apa ke, misalnya pangkat yang gelar yang banyak, dengan rasa dia dah pandai dah. Tapi bila dia pergi belajar tasawuf dengan guru yang mungkin tak ada title, tak ada doktor, tak ada apa,
Tapi bila dia cakap tu menusuk jiwa dia, orang alim pun menusuk jiwa. Dia dengar, dia kata, kan yang jadikan ini Allah SWT. Dalam keadaan macam ni kan datang daripada Allah. Maka kita kebaliklah kepada Allah SWT jua. So kenapa kita nak marah-marah? Kata dia. Oh betul juga. Syekh ni jawab. Akhirnya hati dia pun rasa lembut sikit. Kena ketuk lagi lembut sikit. Ketuk lagi lembut sikit. Sampai satu derajat dia pun dah jadi alim dalam ilmu tasawuf. Senyum. Alim. Bila orang tanya hukam dia boleh jawab. Tapi bila ada orang dalam keadaan susah, dia boleh senangkan. Bila ada orang memerlukan bantuan, dia boleh doakan. Ini jadi dia pula jadi seorang ulama syekh. Menjadi rujukan umat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. So itu ilmu tasawuf ni bukan ilmu yang boleh diteorikan. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali, cerita Imam Ghazali pun sama. Jadi dia banyak dengan ilmu zahir, dengan perdebatan, di karang kitab lawan Mu'tazilah, karang kitab nama dia Iktisaf I'tiqad. Lalu karang kitab lawan falasifah, nama dia Tahaffudzul Falasifah. Tak. Tapi bila dia dalam keadaan susah, dia sampai rasa macam sakit jiwa cerita dia. Dan kitab Muqith min Adlallah dia cerita, dia rasa macam dia sakit jiwa sehingga dia menemukan guru, seorang guru tasawuf yang nantinya dia belajar darinya dan dia berubah jadi seorang sufi. Ni padahal dia lebih alim dari gurunya, lebih alim. Tapi tidak, dia tahu dia ada benda yang itu, yang sebab itu dia selalu sebut ilmu tasawuf ni ilmu yang paling bermanfaat. Sebab apa? Kita hidup di dunia ni akan mati. Kita hidup di dunia akan kembali kepada Allah. Banyak ilmu tinggi-tinggi tak beramal, what's the point? Banyak ilmu tinggi-tinggi tak ada nak berzikir, what's the point? Itu. Tapi bukan berarti kita jangan ada ilmu, tak juga. So dia suruh apa? Dia suruh beramal. Jadi ilmu kita ada tu kita kena amalkan. Iaitu dengan berzikir, banyakkan ibadat, kerana kita tahu redha Allah SWT berada pada hamba-hambanya yang beribadah ikhlas kepada Allah SWT. Ini dia. Okey. Dan dari kerana inilah kata setengah ulama, kullu sufiyyin faqihun wa laysa kullu faqihin sufiyan. Itu segala orang yang sufi itu faqih. Iaitu faqih ni orang yang alim dalam ilmu fiqh. Wa laysa kullu faqihin sufiyan. Tidaklah semua orang yang faqih itu seorang sufi. Jadi kita kena gabungkan semua. Tapi jangan ingat, bila pegang tasawuf tak payah pegang fiqh, itu salah lah. Seperti yang kita sebut kat awal tadi. Yakni, tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengetahui ilmu fiqh. Dan tiada lazim ulama ahli fiqh itu mengetahui ia akan ilmu tasawuf. Jadi ada ulama sufi, dia mestilah juga alim fiqh. Tapi tiada lazim ulama yang faqih, ahli fiqh, itu mengetahui ilmu tasawuf. Biasanya tak juga. Ada orang yang ada ilmu fiqh tapi tak ada tasawuf. Tapi kalau tasawuf dia kena ada ilmu fiqh. Okey. Lalu disebut di sini, kerana ilmu fiqh itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyo. Ni dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya waktu bersama dengan Hay'ah Ulama Perak tu, ada seorang ahli majlis, tuan guru, saya lupa nama dia. Dia sebut tok guru dia Syekh Muhammad Saman Kati. Tuan guru Syekh Muhammad Saman Kati Perak. Dia disebut tasawuf ni macam nyor lah. Nyor ni dia ada kulit dia. Dia ada zubda dia. Dalam tu nak jadi minyak tu dia kena bakar ni. Dia bakar dulu baru boleh. Itu yang disebut kat sini. Kerana ilmu fiqh itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyor. Yang di luar. Dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah itu seperti kulit yang di dalam. Yang putih tu. Dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang di dalam. Jadi isi. Luar tu kulit kat luar, kulit kat dalam, lepas tu isi dia. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqh itu seperti kulit nyor, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarikat itu seperti isi nyor, dan ilmu hakikat itu seperti minyak nyor. Ni nyor tu kelapa lah. Orang Perak panggil nyor. Tak tahulah yang lain. Tapi maksud dia apa? Ini kata Syekh Abdul Samad Paling Bani sini. Syekh Abdul Samad Paling Bani. Yang mana dia nukil dari Imam Ghazali sebenarnya. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab dia berjudul Al-Imla'
Al-Imla. Imla ni apa? Suatu kitab yang Imam Ghazali karang untuk menjawab menjawab beberapa tohmahan terhadap kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dia ada kitab yang menjawab tohmahan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Itu hebatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. So dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, nak kabarkannya, jadi Imam Ghazali nak khabar kat kita ilmu tasawuf jadi kalau kita tengok nyor ni, kelapa ni, fiqh ni kena ada. Kalau tak ada fiqh, macam mana boleh kelapa tu wujud kan? Macam mana boleh ada isi kelapa dalam dia? Sebab apa? Sebab fiqh tu dia yang cover up everything. Tapi dia bukan inti daripada Islam itu sendiri. Maksud bukan inti tu, maksud dia perlu ada, tapi itu bukan tujuan. Dia adalah kewajipan, ya. Tapi tujuan kita kan mendapat redha Allah SWT. Iaitu mendapatkan keikhlasan dalam beribadah. Mendapatkan, ini adalah benda-benda yang penting. Pembersihan hati. Dan juga melaksanakan tuntutan segalanya. Jadi, ilmu fiqh tu ibaratkan kulitnya. Disebut macam tu. Imam Ghazali sebut. Lalu, ilmu tasawuf tu seperti isinya dia. Yang putih tu. Yang putih tu. Tapi nak betul-betul dapat the gist. Dia punya paling pentingnya itu adalah seperti bila kita dah bakar lagi, dah keluarkan minyaknya tu. Minyak kelapa tu, itulah hakikat dia. Hakikat dari sini. Dan ia tidak akan dapat melainkan kita kena ada syariat. Bukan berarti ada kulit lepas tu buang kulit ambil isi, bukan. Kena ada kulit, amalkan kulit, lalu amalkan ilmu tasawuf isi, dan juga mendapatkan minyak dia juga. Semua tiga-tiga tu kena ada. Itu adalah inti. Ini bukan saya kata, ini Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Al-Imla. Boleh buka dalam kitab Al-Imla. Lalu kelebihan orang yang mengajar ilmu. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak. Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Ini. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yang dikehendaki di dalam ayat ini iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan jalan akhirat. Jadi tujuan kita kat dunia ni apa sebenarnya? Belajar fiqh tinggi-tinggi untuk jadi syariah advisor sahaja, dapat gaji, dapat bayaran banyak, dah selesai. Apakah itu sahaja? Itu pertanyaan. Atau tujuan kita ini belajar ilmu, tahu hukum hakam, beramal dengan hukum hakam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk benar-benar takut akan Allah SWT, untuk merasakan kecintaan kepada Allah, untuk tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadi our goal, itu mendapatkan maqam musyahadah tersebut. Ini yang mana? Bukan berarti bila nak dapat musyahadah ni kita dah boleh dah tinggalkan yang wajib, bukan. Itu tak, itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Kalau kita nak tahu tasawuf yang benar, orang yang mendakwa tarekat, mendakwa tasawuf tapi dia sesat, nak tahu beza dia, yang benar dengan yang batil, pendakwa dan benar-benar sufi, kita tengok amalan dia. Semakin banyak amalan atau semakin banyak cacian. Kalau orang dah dicaci, dah diburukkan, dia sabar, dia tak ada masalah, dia senyum je, dia tak ada masalah, dan dia terus beramal, beribadah. Contoh dia banyak lagi, bukan sikit, bukan solat setakat yang fardu sahaja, tapi sunat semua dibuat selain daripada fardu. Fardu ni dah kena buat lah, misalnya. Contoh dia, maka dia benar-benar mencari keridhaan Allah SWT walaupun dicaci maki sebagaimanapun. Tapi kalau orang yang hanya pendakwa, maka yang dia cari adalah nama, cari pengikut, cari fulus, cari harta, dah. So itu tak betul lah. Ini dia tuan-tuan. Okey. Di dalam ayat ini iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat.
Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa idh akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitabah. Lalu apa yang dimaksud di sini? Dan ketika Allah mengikat perjanjian mereka yang diberi akan mereka itu kitab supaya menerangkan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Itu. Dan maksud dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin, ayat ini menunjukkan bahawa wajib atas orang yang diberi ilmu itu mengajar bagi manusia dan haram ia menyembunyikan akan ilmu itu. Jadi Imam Ghazali yang ada ilmu ini, dia ajarlah ilmu tersebut. Dan kita yang mengaji ini wajiblah kita mengajar. Tu yang saya ingat. Tok guru saya lah, kiai saya di Indonesia dulu di pondok. Dia selalu pesan, santri itu pelajar pondok, santri kelem ora kelem naik mulih kudu mucal. Tu bahasa Jawa dia. Jangan terkejut. Jadi dia kata para santri, murid-murid pondok, nak tak nak balik nanti mesti mengajar. Kerana apa? Di Indonesia ni kan rakyat dia banyak. 250, 270 juta rakyat dia kan. Besar. Pondok pun banyak murid. Ada murid 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Biasa dah. Kat pondok ni. Banyak. Besar-besar, hebat-hebat. Cuma, jadi di kampung-kampung pun bila ada santri yang belajar di pondok lalu balik, biasa. Tak dapat kerja, tak ada tempat kerja lah. Jadi biasanya jadi tukang sawah, pergi ke sawah, pagi, balik petang, balik siang. Contoh dia jaga sawah. Tapi dia berilmu, hafal Alfiah Ibn Malik, hafal kitab tu, hafal kitab ni, pandai baca kitab. Ada yang dari kalangan mereka yang tak mengajar. Jadi diorang dah pandai-pandai ni, diorang pergi sawah pagi malam, kahwin semua. Ilmu pun hilang. Contoh dia. Ada, bukan tak ada. Sebab itu pesan kiai, balik nak tak nak, kerja apa pun itu, kena minimum, kena mengajar. Ilmu tu kena disampaikan. Jadi ini yang buat, memang kita dekat pondok dulu dah didoktrinisasi, mesti ada ilmu, nashrul ilmi. Kena sebarkan ilmu tersebut. Kita kena ada that prinsip dalam jiwa kita. Kerja apa pun. Sebab kita pergi pondok memang diajarkan kita tak boleh masuk pondok ni tujuan dia untuk jadi mufti misalnya. Niat dah tak betul. Tak boleh. Di pondok dilarang. Memang ni kitab pertama, taklim. Niat kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan kejahilan, mentaati perintah Allah, mendapatkan keridaan Allah SWT. Itu yang kita pegang. So, bila ni tak ada nak fikir nak jadi apa ke, nak jadi itu ke, nak jadi ini ke, tak ada. Tak ada sama sekali. So, apa yang kita fikir bila kita menuntut ilmu adalah semata-mata untuk mendapatkan ilmu, menjalankan tugas dan mencari keridaan Allah SWT. Ni. Jadi, bila dah ada ilmu, kita kena nashrul ilmi, mensebarkan ilmu tersebut. Macam mana cara ni? Buatlah. Dulu, saya balik dari Indonesia, balik tahun 2010. Mengajarlah kawan-kawan yang nak datang. Memang nak mengajar kat masjid, tak ada masjid nak. Tak ada orang kena. Ada yang masjid tu kata, tak ada tauliah, tak boleh mengajar. Saya pun pergi minta tauliah. Dah dapat tauliah nak mengajar, jadual penuh. Tak adalah. Semua. Situ sini tak ada. So last mengajar dekat rumah je lah dengan kawan-kawan. 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang. Dah cukup. Macam tu. Sampai pergi Morocco. Kat Morocco pun tak niat nak mengajar. Tapi niat untuk menuntut ilmu. Memang tak nak. Tapi datang satu budak, ustaz, saya dah tahun 2 nak belajar baca kitab. Dah duduk kat sini, masih tak pandai baca kitab. So kita kena belajar. Kita tolonglah dia. Kita tolong dia, ajar dia nahu sorof. Walaupun semudah-mudah nahu sorof. Ja'a Zaidun, nak baca Zaidun ke Zaidan ke Zaidin. Itu pun tak apa. Walaupun nashrul ilmi macam tu. Dan mengajar kawan-kawan kat Morocco dulu, memang lillahi ta'ala. Buat kerana lillahi ta'ala. Nak bagi adik-adik kita, junior-junior ni, boleh lulus dengan cemerlang misalan dia. Itu tujuan dia. Tujuan kita. So, kena ada niat macam tu. Jangan sampai
kita ini ada ilmu, kita memilih untuk tidak nasrul ilmi. Itu jangan. Jangan sampai macam tu. Itu tak boleh. Dan tatkala membaca Rasulullah SAW akan ayat ini, maka sabda baginda SAW dengan katanya, menurut riwayat Abu Nuaim, ma atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mithaqi ma akhadha ala nabiyyina an yubayyinuhu linnasi wa la taktumuh. Maksud dia apa? Tiada memberi Allah Ta'ala akan ulama akan ilmu, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya, seperti ia mengambil janjinya atas segala anbiya, bahawa menyatakan mereka itu akan ilmunya itu bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Itu Masya Allah. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang bermaksud seru olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Muaz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, li an yahdiyallahu bika rajulain wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang lelaki, iaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Jadi Allah SWT menjadikan kita ini sebagai punca sebab hidayah. Asbab kita kata, asbab hidayah. Satu orang lelaki itu lebih baik daripada segala dunia dan seisinya, menurut riwayat Imam Ahmad, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Masya Allah, tuan-tuan Muhammad. Jadi kalaulah kita ni menjadi asbab seseorang itu masuk Islam, seorang itu mendapat jalan yang lurus, seorang itu menjadi alim, seorang itu dapat membaca kitab dan lain, ini dah cukup lah. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab itu kita jadi orang alim, jangan jadi orang alim yang justru merosakkan dunia. Kerjanya duk nyesatkan orang je, duk kafirkan orang je, jangan. Tapi kita jadilah orang yang ejen untuk membawa, menambahkan ilmu, menambahkan hidayah kepada umat, insya-Allah. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Barang dari riwayat Dailami, yang hadis yang dhaif, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu kerana ia berkehendak mengajar akan manusia, nescaya diberi Allah akan dia pahala 70 daripada pahala ulama yang siddiqin. Masya-Allah. Ini adalah banyak hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Satu lagi hadis riwayat Imam Tirmizi, dan sabda Nabi SAW, Inna Allah malaikatahu wa ahla samawati wa ahla al-ardi hatta namlata fi hujriha fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang dalam laut, sesungguhnya mengucapkan salawat, mendoakan supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Masya Allah. Dan sabda Nabi SAW lagi, kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'minu faya'mal biha wa yu'allimuha khairun lahum min ibadati sanatin. Hadis dhaif riwayat Ibnu Mubarak oleh Al-Iraqi, yang ditakhrij oleh Al-Iraqi, artinya satu kalimat daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, maka mengamalkan ia akan dia dan mengajarkan ia akan dia, iaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadat setahun. Dan lagi sabda Nabi SAW, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, ilmin yuntafa'u bih, sadaqatin jariyatin, wa waladin salihin yad'ulah. Hadis riwayat Muslim. Artinya apabila mati anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya yang kebajikan, melainkan daripada tiga perkara. Maka iaitu tiada putus. Pertama, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Dan kedua, sedekah jariah, yakni berbuat wakaf lillahi ta'ala. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan baginya. Taib. InsyaAllah. Ini dah termasuk
banyak daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kepentingan menuntut ilmu, kepentingan ilmu kita, ilmu dan mengajarkan ilmu kepada kita yang insya-Allah kita harapkan kita semua dalam keadaan istiqamah menuntut ilmu dan juga istiqamah iaitu mencari redha Allah SWT. Maka saya iktifakkan pengajian saya sampai hari ini. Kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.